Selamat petang, Tachahau, Wanakkam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Syukri, saudara pengurusi majlis, saudara Anwar, Presiden Parti Keadilan Rakyat, saudara-saudari pimpinan, sahabat-sahabat yang datang dari seluruh negara dengan notis yang cukup pendek. Kita masih lagi ramai yang berada di luar, yang berdiri dan sebagainya. Tahniah dan terima kasih. 5 bulan lalu, kita mengalami kekalahan yang menyedihkan. Tapi itu kekuatan utama parti kita. Setiap kali kita jatuh, setiap kali kita ditertawakan, kita boleh mencari kekuatan dalaman kita untuk bangkit dalam masa yang cukup pendek. Kita mendengar, kita belajar. Kalau 5-6 bulan lepas, macai-macai UMNO bermaharajalela di media sosial. Hari ini saya berbangga dengan saudara-saudari dan seluruh sahabat-sahabat kita di luar. Saya rasa kita sudah pun hampir menang perang media sosial, saudara-saudara. Saya tidak mahu ambil masa yang panjang kerana bukan saja hari ini kita kesuntukan masa, tapi kita memang kesuntukan masa untuk memasuki pilihan raya umum. Jadi semua yang kita buat dari sekarang mestilah notis pendek, hasil yang baik, usaha yang seperti yang tidak pernah kita buat sebelum ini. Jadi saya tidak akan ambil masa yang panjang. Saya mahu berikan ruang sepenuhnya kepada saudara Anwar untuk bagi amanat. Cuma saya nak bermula dengan perkara yang paling penting sekali. Kenapa kita masuk pilihan raya umum? Setiap yang kita buat mestilah bermula dengan matlamat dan niat yang betul. Kalau matlamat tidak betul, niat tidak betul, saudara-saudari sudah lihat sejak 2018, kerajaan demi kerajaan jatuh, ditikam. Walaupun ialah yang pintu belakang itu kata niat mereka betul, tapi kita tahu niat mereka kuasa, akhirnya mereka akan mencatat sejarah sebagai pimpinan-pimpinan negara yang paling pendek berkhidmat. Niat cukup penting. Mereka berebut sekarang. Saya nak beritahu Tan Sri Muhyiddin, saya nak beritahu Tun Mahathir, saya nak beritahu Datuk Seri Ismail Sabri. Saudara-saudari mungkin merasakan duduk di tampuk Perdana Menteri itu sesuatu yang cukup hebat. Kalau saudara-saudari tidak menjaga rakyat, tidak membawa perubahan dan memperbaiki keadaan, 5 tahun dari sekarang, tidak ada siapa pun yang ingat kepada Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana lepas ini, pimpinan demi pimpinan akan muncul. Sebab itu kita nak masuk pilihan raya ini, saya ingatkan kepada saya setiap hari, niat kena betul, matlamat kena betul. Kita masuk pilihan raya bukan sebab jawatan, bukan sebab habuan. Kita masuk pilihan raya atas sebab tanggungjawab dan amanah, kerana kita sedar kerosakan yang berlaku di kalangan kita. Sebagai sebuah negara, kita bermula sebagai negara yang kaya dan bertuah. Kita banyak hasil bumi mengalahkan negara-negara jiran yang lain. Saya pernah melawat 34 buah negara setakat ini seumur hidup saya. Malaysia adalah antara negara yang paling bertuah dan paling kaya jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita ada kepelbagaian.
Kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India. Dalam keadaan China akan menjadi kuasa nombor 1 dunia, India menjadi ekonomi yang besar, Indonesia menjadi kuasa ekonomi sedunia. Kita satu-satunya negara di dunia ini yang boleh berkawan baik dan bersaudara dengan ketiga-tiga kuasa masa depan dunia ini. Kita ada sistem pendidikan yang kita banggakan. Kita melahirkan pakar-pakar, pimpinan yang dihormati di seluruh dunia. Dalam 70-an, tahun 70-an, saya banyak habiskan masa bersembang dengan pesara-pesara tentera. Daripada pangkat yang paling tinggi kepada pangkat yang paling rendah. Dalam tahun 70-an, kita ada angkatan tentera yang cukup dibanggakan. Navy kita, tentera laut kita adalah antara yang paling baik, kapal yang paling moden berbanding dengan negara-negara lain. 70-an dahulu kalau kita banding dengan Thailand, Burma, Indonesia, Filipina, gaji dan keselesaan rakyat kita adalah yang kedua paling baik di rantau ini hanya selepas Singapura. Saya sedari sekarang ekonomi kita bukan saja jatuh nombor 3, nombor 4. Kita sekarang berada di belakang Indonesia, kemudian Singapura, kemudian Taiwan, kemudian Filipina, kemudian Vietnam. Saya tak pasti berapa ramai orang di luar tahu bahawa secara rasminya dalam liga ekonomi di rantau ini, kita ni dah lama jatuh ke Division 2. Sebab tu Azmin boleh sembang. Dia kata dia bawa pelaburan dan sebagainya. Kalau kita tahu keadaan di luar, pelabur-pelabur pun dia tengok Malaysia, dia rasa Malaysia ni kelab liga nombor 2, Division 2. Dia lebih suka pergi ke Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Sebab tu saudara-saudari, tadi kita dengar kawan-kawan, bagi orang yang tidak tahu makroekonomi, mungkin mereka tak sedar. Orang yang duduk dalam kepompong pejabat-pejabat besar di Putrajaya, dia mungkin kata angka-angka ini menunjukkan kita mengalami pertumbuhan yang baik. Tapi saudara-saudari tengok sendiri hari ini. Saudara Ikmal sebut, saudara Kak Salbiah beritahu. Kehidupan rakyat kita menjadi semakin susah. Anak-anak muda, kalau dia bersusah payah daripada muda pun, cemerlang di sekolah. Cemerlang di sekolah menengah, masuk universiti, belum tentu hidup dia akan lebih baik. Kalau belajar pun dia tidak dapat pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan. Kalau dia berniaga, kais pagi, makan pagi. Anak-anak muda kita, kalau tengok di Lembah Kelang, saya tak tahu yang lain. Saya ada lebih kurang 130 orang pekerja yang semua muda-muda, umur 25-26. Satu perkara yang saya tengok cukup berbeza dengan generasi saya 20 tahun lebih. Saya dulu umur 25 tahun sudah beli rumah. Dah tak menyewa. Saya tengok anak-anak muda sekarang umur 25, 26, walaupun kerja baik, hampir semuanya akan tinggal dengan ibu bapa. Sebab mereka tak mampu untuk menyewa, apatah lagi untuk membeli sebuah kediaman, saudara-saudari. Kita tahu tentang angkatan tentera kita. Saya tak payah ulang. Lagipun saya nak simpan peluru lah. Latif bagi dia bercuti 2 hari dengan isteri-isteri dia. Yang mana satu ikut suka dia lah. Jadi hari Sabtu ni, esok hari Ahad saya tak sentuh Latif. Tak apa. Tapi saudara-saudari tahu tentang angkatan tentera kita. Yang melemahkan angkatan tentera kita bukan askar. Pak mentua saya pesara tentera. Mereka ini sampai sekarang cukup bersemangat. Cerita zaman konfrontasi Indonesia dahulu. Yang melemahkan angkatan tentera kita adalah apabila
peruntukan demi peruntukan yang sepatutnya pergi kepada kelengkapan persenjataan kebajikan tentera kena sakau dengan menteri, saudara-saudara. Sekarang bukan saja kena sakau dengan menteri. Bila menteri telah tunjukkan berpuluh tahun macam mana nak gunakan perolehan pertahanan ini untuk mengkayakan diri, dia tunjuk teladan yang seterusnya kepada beberapa kerat pimpinan angkatan tentera juga. Cuma yang ini akan jadi bilis lah bila kena. Masalah ini akan berterusan. Sebab itu orang kata, kita tengok negara-negara jiran kita, dia beli kelengkapan tentera yang cukup baik. Indonesia, Singapura, orang beli kapal, orang beli peluru berpandu, kita ambil duit ratus-ratus juta, beli putik kapas dan tisu, saudara-saudara. Rakyat kat luar memang rasa lawak pun ada, marah pun ada. Tapi saudara-saudari bayangkan, yang sakau duit rakyat dan pertahanan ini adalah parti-parti yang sama yang kononnya ingin membela orang Melayu. Saya memang pilih soal kapal ni sebab saya nak tunjukkan kepada orang Melayu dekat luar bahawa sebenarnya yang melemahkan Melayu, yang menyusahkan Melayu, bukanlah orang bukan Melayu semata-mata, saudara-saudari, macam dia sebut. Punca masalah itu, punca penyelewengan itu datang apabila ada pimpinan-pimpinan yang menggunakan perkauman dan keagamaan untuk mereka mengkayakan diri mereka. Soal ibu-ibu tak payah katalah. Cuma isteri saya bernasib baiklah. Sebab dia yang beli, saya yang bayar. Jadi mungkin ibu-ibu lain, dia kena bayar. Saya, yalah, tiap-tiap bulan saya tengok. Sebab itu kadang-kadang, dulu 50 dapat banyak ni, RM100 dapat banyak ni. Sekarang ni, kalau pergi McDonald, 3 orang makan, paling kurang RM50-60. McDonald masa saya sekolah dulu, selalunya RM5-6 je. Kalau gaji seorang itu RM1,500 sebulan, RM2,000 sebulan, dia nak belanja RM100-200 untuk makan McDonald je. Bukannya makan benda mewah pun, McDonald je. Sebab itu dia kena tunggu duit BRIM dulu. Memang betul, Najib cukup bangga kononnya dia bagi duit kepada rakyat. Dia tak sedar hasil daripada dia menguruskan ekonomi ini sampai duit BRIM itu sebenarnya hanya untuk membeli barang-barang atau makanan yang rakyat biasa ni nampak mewah. Sebab dia tak mampu dengan gaji kehidupan dia tiap-tiap hari. Sebab itu saudara-saudari, di ambang kita masuk PRU 15 ini, kita perlu tetapkan niat kita. Kita masuk pilihan raya bukan sebab jawatan. Dan saya sebut awal supaya kalau ada yang tak dapat jadi calon, jangan kamu sabotaj. Jangan kamu buat hal. Kalau ada yang kalau kita menang, kamu tak dapat jawatan dalam kerajaan, jangan kamu tikam belakang macam Azmin dan kawan-kawan buat. Kita masuk pilihan raya sebab kita ada tanggungjawab untuk membaiki keadaan, sebab kita ada anak, kita ada adik, kita ada cucu, saudara-saudari. Mereka berhak mewarisi negara yang lebih baik daripada ini. Tak adil untuk kita wariskan kepada mereka hutang, kepayahan, kesusahan, hanya kerana kita tak nak bekerja lebih baik daripada yang kita buat selama ini. Kita tak ada pilihan. Kerana hutang kita sebenarnya ialah dengan anak beranak kita. Dengan anak-anak kita, keluarga kita. Masalah yang ada di negara ini, kalau kita tidak selesaikan sekarang, kita ada bahagian dosa dan juga tanggungjawab apabila masalah itu dialami dan ditanggung oleh anak-anak kita. Generasi muda yang kita dengar tadi. Sebab itu saudara-saudari, nasib anak-anak muda
Nasib anak kita, saya nak ingatkan, bukan di tangan Anwar Ibrahim, bukan di tangan saya. Nasib anak-anak kita adalah di tangan setiap saudara-saudari, di tangan setiap daripada kita saudara-saudari. Kalau ada yang bertanya, selalunya saya adalah orang tanya, dah habis tu kalau masuk politik ni bukan untuk jawatan kerajaan dan buat apa? Apa guna? Kalau tak ada kerajaan, macam mana kita nak tukar? Masa saya kecil dulu, Datuk Seri, saya diingatkan satu benda. Orang lain baca buku tebal-tebal pasal leadership. Saya ingat satu benda aja yang kawan saya sebut. Leadership is about duty and sacrifice. Good leaders don't talk about sacrifice. They break the sacrificial wheel. When we have achieved something collectively, when we have achieved what we set out to do, when things are better, people will look around and tell themselves, we have done it ourselves. They won't look around and find a leader. A good leader is someone who makes every single one person becomes the force for change, that by the time it is done, they all feel that they have accomplished it themselves. That's good leadership, saudara-saudari. Sebab itu, akhir sekali lagi kita perlu memimpin. Musuh-musuh kita mungkin suka mengejek kita, mempermainkan kita, tapi mereka lupa sebenarnya selama 20 tahun kita telah memimpin perubahan di negara ini. 1998 dahulu, bila reformasi berlaku, pimpinan-pimpinan senior kita mengambil keputusan kita mesti membawa politik pelbagai kaum. Ramai yang marah pada ketika itu. Ramai yang salahkan orang bukan Melayu kerana tidak menyertai perubahan tahun 1999. Atas sebab kita berpegang dan kita kental dengan politik pelbagai kaum yang kita pimpin itu, kawan-kawan lama kita seperti PAS meninggalkan kita. PAS meninggalkan kita bukan soal lain. Soal mereka tidak yakin boleh menang untuk menjadi gabungan kerajaan persekutuan kalau mereka tidak memainkan isu perkauman dan keagamaan. Mereka tak percaya dengan politik pelbagai kaum yang kita bawa. Tapi saudara-saudari, kalau tidak kerana politik pelbagai kaum itu, kalau kita tidak berpegang teguh dan memimpin walaupun kita dicemuh, walaupun kita kalah, kita mustahil menang tahun 2018, saudara-saudari. Sebab tahun 2018 itu adalah gelombang rakyat setiap golongan. Muda, tua, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Kalau kita ambil jalan yang PAS ambil, yang sekarang ini bersatu ambil, yang Mahathir punya ni apa? Gitar. Yang gitar ambil, saudara-saudari, kita tidak memimpin. Sekarang ini kita tengok, saya kadang-kadang lawak tengok. Yalah, saya pun mengikuti jugalah perbicaraan Najib, perhimpunan penyokong dia. Kadang-kadang saya rasa aku macam nak pergi je sekali. Sebab kita dah tak boleh nak bezakan. Ini ni perhimpunan demo reformasi ke demo UMNO ni. Sebab dia jerit pun lawan tetap lawan. Ni parti mana ni? Sebab itu saya tengok, dia tak sedar tau. Itu orang kata karma. Berhati-hati kamu buat ke orang. Berpuluh tahun korang hina orang-orang keadilan ini, lawan tetap lawan, kamu buat lawak. Sekarang Allah terbalikkan, kamu yang menjerit lawan tetap lawan. Sebab itu yakin yang kita kena memimpin. Sama seperti 2018 sampai sekarang. Orang perlekehkan kata, kamu tak buat apa-apa. Apa jasa Pakatan Harapan 22 bulan? Apa yang PKR dapat? Perdana Menteri pun orang lain dapat. Kamu kena tikam, parti berterabur.
Saya tak tahu kawan-kawan yang lain. Saya tak pernah ada jawatan, tak pernah terlibat dengan Pakatan Harapan, tapi saya bangga satu perkara, saudara-saudari. Dari umur saya 21 tahun, niat saya dalam parti ini hanya satu. Saya nak pastikan UMNO Barisan Nasional kalah supaya rakyat yakin mereka raja negara ini. Bila UMNO Barisan Nasional dikalahkan, rakyat tahu parti mana buat sial, aku pecat kamu. Menteri mana sakau duit, ke Kajang kamu pergi. Kalau orang tanya kita, apa pencapaian kita, apa jasa kita, kita tak perlu dabik dada, saudara-saudari. Tapi kita telah hadiahkan kepada rakyat, anak beranak kita, adik-beradik kita, satu kebebasan yang tidak pernah berlaku sebelum 2018. Kebebasan membuang kerajaan yang tidak baik, saudara-saudari. Sebab itu sekarang kita kena memimpin kembali. Yakin dengan landasan kita untuk memimpin. Kita kena pimpin supaya kita kena selesaikan masalah-masalah yang kalau kita tak ada penyelesaian radikal, adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan berhadapan dengan masa depan yang jauh lebih teruk daripada yang ada sekarang. Secara umumnya, setiap anak berhak mendapat kehidupan yang lebih baik daripada ibu bapa. The future generation deserves a better one than the previous one. Kita berdepan dengan keadaan yang terbalik. Bahawa generasi ibu bapa kita lebih berharta dan hidup lebih baik daripada kita. Kita perlu memimpin kali ini supaya kita dapat mencari penyelesaian kepada masalah-masalah, merungkai soal gaji yang rendah, cari penyelesaian untuk jangka masa panjang kepada masalah harga barang naik, membina kembali jati diri negara kita supaya rakyat tahu aku bukan daripada negara yang dikenali sebab skandal kewangan terbesar di dunia. Aku datang daripada Malaysia yang cerdik, yang yakin, yang boleh bersaing dengan semua negara di dunia ini. Jadi kalau saudara-saudari tanya, apa cenderahati saya pada saudari untuk balik berjuang? Itu cenderahati saya. Tak ada wang, tak ada apa. Saudara-saudari balik selepas ini ke kawasan masing-masing dengan satu tanggungjawab bahawa saudara-saudari adalah pemimpin. Kedudukan dan tanggungjawab saudara-saudari adalah sama penting dengan kedudukan saudara Anwar, kedudukan saya, kedudukan sesiapa pun yang berada di depan pimpinan semua ini. Kalau saudara-saudari lemah, kalau saudara-saudari goyah, kalau saudara-saudari tidak boleh memecut dalam tempoh yang pendek yang kita ada, kita gagal dalam tanggungjawab kita kepada generasi anak-anak dan cucu-cucu kita. Jadi saya harap dengan kesedaran, keinsafan itu, saudara-saudari balik dalam masa seminggu, kita akan bagi arahan-arahan seterusnya di peringkat negeri-negeri. Kalau saudara-saudari tengok, sejak Kongres lagi, gerak kerja kita tersusun, kita tumpukan di peringkat pusat dan nasional sehingga pada hari ini. Bertitik tolak daripada hari ini, untuk 1 bulan yang akan datang, kita akan selesaikan gerak kerja di peringkat negeri dan cabang. Kita akan selesaikan soal rundingan kerusi di peringkat Pakatan Harapan dalam tempoh sebulan daripada sekarang. Dan kita akan selesaikan insya-Allah sekurang-kurangnya senarai pendek pertama calon-calon untuk kawasan-kawasan dalam tempoh sebulan daripada sekarang. Saudara-saudari balik, pikul tanggungjawab itu, cuma saya nak ingatkan ini perang. Ini perang. Perang ni masing-masing ada peranan. Kalau tak tahu mana Abang Azizan tadi, boleh tanya Abang Azizan. Dalam perang ada general. Dalam perang ada battalion leader.
Dalam perang ada yang jadi infanteri, ada yang jadi artillery, ada yang jadi cavalry, ada yang jadi air support. Saudara-saudari, bila tugasan itu telah diberikan, kalau saudara adalah infanteri, saudara buat kerja infanteri. Kalau saudara memikul tanggungjawab sebagai general, sebagai pimpinan, sebagai cavalry lead, saudara-saudari buat tugas itu hanya bila setiap daripada kita sebagai satu ketumbukan menjalankan fungsi masing-masing, baru kita akan menjadi kuasa yang akan mengejutkan UMNO Barisan Nasional, Perikatan Nasional dalam tempoh 1-2 bulan daripada sekarang. Jadi, saya ada penuh keyakinan dengan saudara-saudari. Saya yakin kalau begini cara kita selepas 1 bulan, saya yakin kalau 1 bulan lagi kita terus boleh berlari dan memecut seperti ini, kita bukan saja akan mempertahankan Selangor, kita akan mempertahankan Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, kita ada peluang untuk membentuk kerajaan dalam pilihan raya umum akan datang. Sebab itu jangan tanya saya soal bila pilihan raya umum. Bila dia nak panggil pilihan raya umum, biar dia bergaduh sama dia. Yang ini nak macam ni, yang itu nak, biarkan dia. Yang kita nak ialah kita cukup bersedia bila-bila masa pilihan raya umum dipanggil, kita akan masuk sebagai kuasa yang insya-Allah akan dapat keyakinan rakyat untuk membentuk kerajaan akan datang. Jadi dengan itu, saya iringi kepulangan saudara-saudari yang akan balik ke kawasan masing-masing dengan doa supaya saudara-saudari kekal niat, jernih matlamatnya, tahu bahawa balasan dan habuan kita daripada Allah di kemudian hari, bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan daripada sekarang. Saya berdoa saudara-saudari diberi kecekalan. Saya berdoa saudara-saudari bersabar dengan beberapa perkara yang mungkin tidak seperti yang saudara-saudari kendaki. Saya doakan saudara-saudari terbuka dalam keadaan yang pendek ini untuk mencuba segala pembaharuan-pembaharuan yang kita akan perkenalkan. Dengan iringan doa itu insya-Allah kita akan berjumpa balik dalam kongres akan datang dengan lebih besar daripada ini sebagai kerajaan baru yang memerintah negara ini, insya-Allah. Reformasi! 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 Sekian sesi, nandri, vanakkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.